Paparan dari negeri di bawah bayu. Majlis Daerah Penampang bakal dinaik taraf. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Ya, sahih. Majlis Daerah Penampang bakal dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, tempoh transisi peralihan ke arah penaik tarafan itu adalah selama 90 hari iaitu sehingga 31 Mac 2024. Selaras pengiktirafan berkenaan, Datuk Dr. Joaquim mahu warga Majlis Daerah Penampang melaksana tadbir urus dengan cekap, berintegriti, efisien dan efektif. Ini termasuk mendigitalisasikan proses penyampaian perkhidmatan bagi memudahkan urusan pemegang taruh pihak berkuasa tempatan PBT serta menyejahterakan perkhidmatan dengan membangunkan ekonomi dan mencari sumber hasil baharu PBT. Semua khidmat kepada masyarakat ni perlu tingkatkan sebab whatever it is we are still going to berkhidmat dengan rakyat dan kita tahu apabila di naik taraf sebagai Majlis Perbandaran ekspektasi semua masyarakat ataupun rakyat di daerah Penampang akan meningkat. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri bercakap kepada pemberita selepas melancarkan acara kiraan detik sebagai simbolik transisi Majlis Daerah Penampang kepada Majlis Perbandaran Penampang di Penampang. Sementara itu, Pegawai Daerah Penampang Francis Chong memberitahu dalam tempoh transisi peralihan, Majlis Daerah Penampang akan memastikan urusan perubahan pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan dilaksana sepenuhnya sesuai dengan penaiktarafan tersebut. Fungsi dan kaki tangan pejabat daerah itu sendiri kita akan selaraskan dalam 3 bulan ini untuk direalisasikan Majlis Perbandaran satu entiti untuk berfungsi satu badan iaitu untuk menyelaraskan fungsi pejabat daerah dan juga Majlis daerah sebelum ini. Bekas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Sabin Samita, 63 tahun, dilantik sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Datuk Nurliza Awang Alip sebagai Mayor ke-7 sejak Kota Kinabalu dinaik taraf menjadi bandaraya 23 tahun lalu. Watikah pelantikan beliau disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Hadir sama Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinja dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Datuk Seri Dr. Sabin yang berasal dari daerah Ranau sebelum ini turut menjawat beberapa jawatan penting dalam perkhidmatan awam, antaranya Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kolej Islam Majlis Ugama Islam Sabah Muiz bakal beroperasi di Wisma Muiz Kota Kinabalu bulan ini. Setiausaha Muiz Ramlan Awang Ali berkata, peringkat awal lebih 200 pelajar akan mengikuti sesi pengajian di kolej berkenaan dalam pelbagai bidang termasuk keagamaan dan perundangan. Menurut beliau, program pengajian yang ditawarkan turut mendapat kerjasama strategik daripada Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang diiktiraf bagi memastikan golongan asnaf dan B40 khususnya mendapat pendidikan sewajarnya. Jangka panjang, Kolej Islam Muiz akan bekerjasama dengan universiti dan kolej dari luar negara untuk memperkasa lagi institut pendidikan berkenaan. Kita telah pun membuat taklimat serta pembentangan kepada Ketua Pengarah Kementerian Pengajian Tinggi di Kuala Lumpur pada tahun lepas dan alhamdulillah respon yang kita terima itu sangat baik dan mereka menyokong usaha murni yang diaspirasikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Ramlan menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu mengenai perancangan Muiz sepanjang tahun 2024. Pesta Sukan Etnik Orang Asal Sabah berpotensi menjadi salah satu produk pelancongan menarik di negeri ini. Pesta jelung kali diadakan itu mengetengahkan pelbagai acara sukan tradisi etnik Sabah yang memiliki keunikan tersendiri. Wartawan Maida Yungkit ada butirannya.
Kampung Budaya Mari-Mari Inanam yang dipilih sebagai lokasi pertama berjaya menarik 350 penyertaan. Para peserta terdiri masyarakat setempat, pelajar kolej dan universiti, juga pengunjung yang menyertai program ini secara walk-in. Bermain batu, ikat-ikat, mapi jala dan penyaram, nyala dan inaug dazang merupakan antara sukan tradisi yang diketengahkan. Tujuan ini adalah untuk memperlihatkan permainan tradisi orang-orang asal etnik Sabah sebab tidak pernah dianjurkan. Ini permainan kebanyakannya banyak yang sudah ditinggalkan, jadi kita cuba mengulang kembali nostalgia. Pesta Sukan Etnik Orang Asal Sabah ini anjuran sebuah syarikat pelancongan dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah. Saya guna grup untuk menyelesaikan setiap tas-tas yang diberikan lah, begitu. Jadi apa yang saya dapat ataupun apa yang saya boleh rasakan di sini adalah semangat kesukanan itu yang kita boleh berikan kerjasama dalam setiap pasukan. Dia sangat baguslah untuk terutama sekali orang yang selalu tinggal di bandar, yang jauh daripada kampung kan. Jadi dengan program seperti ini kita boleh tahulah sukan rakyat tu macam mana. Contohnya cara buat penjaram, main batu. I feel very honored that me and my friends get to join this Sukan Etnik so that we get to know more about our culture and how our ancestors live and their activities. Sangat bermanfaat kepada penduduk di Sabah maupun orang yang di luar sana untuk mengenali tentang budaya yang ada di Sabah. Ya, untuk mereka rasa dan lalui bagaimana masyarakat dan penduduk di Sabah hidup survive pada sekitar 500,000 tahun yang lalu. Jadi kali kami datang sini baru kami tahu, oh rupanya tarian ini dari bangsa ini, melompat rumah panjang tu dari bangsa begini. Jadi buat kami tambah mengenali lagi Sabah culture di Sabah ni. Biarpun kami orang Sabah, kami pun macam ada lagi kurang-kurang sedikit tahu. Aktiviti yang dianjurkan hari ini mengajar saya banyak benda pasal culture orang di Sabah. Macam saya sendiri, saya dari negara jiran, saya belajar di Sabah. Saya dapat mendalami pasal culture orang Sabah. Semoga penganjuran acara sukan tradisi seperti ini berupaya mempertahankan kepelbagaian budaya etnik Sabah sekaligus memupuk perpaduan melalui sukan dalam kalangan peserta. Maida Yungkit, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih, silakan. Terima kasih Rita.